sejahtera. Hai semua, anda semua bersama dengan saya, Sisi Iman. Dan saya, Akmal Nazri. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baiklah, hari ini kertas subjek bagi geografi. Dan saya pasti siapa yang mengambil kertas ini mesti dah tak sabar-sabar. Macam mana kita nak tackle bagi subjek ni? Walaupun orang kata geografi ni mudah, Sisi. Aha, itu dia. Kalau kita tengok kan, kalau macam peperiksaan jaranglah orang kata kalau tak lulus geografi ke apa kan, mesti akan dapat sekurang-kurangnya macam B ke kan. Tapi kita kalau boleh nak cemerlang terus. Ya betul dapat tu A+. Akmal. Bila kita nak cemerlang ni, kita nak bersama dengan guru yang sangat-sangat hebat hari ni. Dan siapakah beliau ini, Sisi Iman? Tapi sebelum itu, seperti biasa kita belum masih menang lagi. Kita masih lagi di musim pandemik ini. Dan raja-raja untuk basuh tangan. Akmal ada cuci tangan ke belum? Sudah sanitizer ada dalam baju ni tadi. Mana letak tadi kan? Kalau nak keluar tu kena pakai pelitup muka. Baiklah, kita nak jemput guru kita. Akmal? Yang diberi nama bermula daripada huruf H, bukan Hafiz, bukan Hazami, tapi ini Cikgu Hairunur. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Wah, segak dengan tie-nya. Sebab hari ni rasa istimewa ya, dapat anak murid. Ya Allah, kancak, cantiknya hari ni. Alamak, cikgu. Cikgu nak apa, Cikgu? Cikgu nak apa, Cikgu cakap? Tapi sayangnya kena jaga penjarakan lah. Kalau saya dah dekat juga lah dengan Sisi tadi. Kena jaga penjarakan lah. Cikgu, saya abang dia. Oh, okey. Cikgu. Alright, Cikgu. Katanya cikgu ada panggilan manja. Anak-anak murid semua panggil cikgu Rono. Macam itulah. Jadi nama saya Hairunur. Dan bagaimanapun pelajar lebih mesra memanggil saya dengan Cikgu Rono. Jadi kami nak panggil apa? Cikgu Hairunur ke ataupun Cikgu kalau Rono nak je? lebih nak rasa mesra, kena panggil Cikgu Rono lah. Saya nak mesra, cikgu nak mesra. Itu bagus. Tapi ini bukan jampi, bukannya Rono Rene Merono Merene, bukannya. Dia lebih kepada nama saya lah. Baik. Okey, Cikgu Rono, jom kita mulakan bagi subjek geografi SPM ini kertas 1. Dipersilakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, calon-calon SPM 2020 yang di rumah. Bagaimana? Masih sihat? Jaga penjarakan. Okey, bolehlah bersedia dengan alat tulis dan juga kertas. Catat, kerana hari ini adalah teknik untuk menjawab soalan geografi SPM kertas 1 kod 2280/1. Jadi hari ini dibawakan khas untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran geografi kertas 1. Baik. Okey, jadi kita tengok slide yang pertama. Okey, apakah iaitu geografi SPM kertas 1? Okey, untuk makluman ya calon-calon SPM dan juga Akmal dan juga Sisi. Okey, kertas 1 ini soalannya adalah berbentuk objektif. Okey. Di mana soalan yang berbentuk objektif ni mengandungi soalan dan juga mengandungi pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagus ya, bagus ni macam ni yang saya suka. Okey, bilangan soalan untuk kertas 1 40 soalan. Okey, dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas 1 ini adalah selama 1 jam 15 minit. Walau bagaimanapun, calon-calon dinasihatkan untuk menjawab satu soalan selama 1 minit. Sempat ke, Cikgu? Sempat. Saya risau sempat tidur lagi. Tapi janganlah ya. Masa yang ada tu janganlah digunakan untuk tidur. Sebaliknya masa yang ada digunakan untuk menyimak. Bagus begitu. Dan wajaran bagi kertas 1 ini adalah sebanyak 40%. Maknanya besar ya wajaran ni. Jadi maknanya kalau anda kata calon-calon boleh menjawab dengan tepat, maka sangat membantu untuk bantu calon mendapat geografi yang cemerlang, sama ada A-, A bulat ataupun A+. Baik. Okey, dalam persediaan untuk menjawab kertas 1 ini, jadi seeloknya calon-calon menjadikan buku teks sebagai rujukan utamalah. Jadi kita ada buku teks geografi tingkatan 4 dan juga kita ada buku teks geografi tingkatan 5. Cikgu. Okey. Dan kita juga kalau boleh kita ada rujukan tambahan, iaitu set kertas soalan peperiksaan sebelum tahun-tahun lepas, ataupun calon-calon boleh memuat turun soalan-soalan daripada laman sawang lah, ataupun dalam Telegram yang dikongsi oleh guru cemerlang
geografi. Jadi sebenarnya tak ada masalah lah. Betul. Dalam YouTube pun ada juga cikgu ada juga. Kita tekan je geografi SPM. Keluar segala-galanya. Banyak dah sekarang ni, dah tak ada masalah dah sekarang ni. Easy access. Semua dah di hujung jari. Betul. Okey. Baik, berkaitan dengan taburan soalan di dalam kertas 1. Jadi ia merangkumi topik yang dipelajari sewaktu di tingkatan 4 dan juga topik yang dipelajari sewaktu di tingkatan 5. Jadi sewaktu tingkatan 4 dia lebih kepada geografi fizikal. Okey, seperti sistem bumi, pembentukan taburan, perubahan pandang darat, laut-lautan, sistem suria. Itu bentuk muka bumi dan potensinya. Kemudian kita ada tema cuaca. Okey, unsur-unsur cuaca dan iklim, pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Dua ni lah. Tema seterusnya adalah tema berkaitan dengan tumbuhan. Okey, seperti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi, kepentingan tumbuh-tumbuhan, kesan kegiatan manusia dan juga pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Ini adalah topik-topik yang dipelajari sewaktu di tingkatan 4. Okey, jadi untuk tingkatan 5 pula berkaitan dengan geografi manusia. Sebab geografi ni, calon-calon kena ingat ya, geografi ini bukan hanya untuk alam sekitar. Tapi untuk kita juga. Jadi sebab kita ada hubungan di antara alam dan juga manusia. Jadi sebenarnya calon-calon yang mengambil geografi ini memang untunglah. Dari hubungan dengan sesama manusia dan hubungan juga sesama alam. Jadi maknanya alam kita ini akan lebih lestari, lebih terpelihara dan terjaga. Jadi antara topik-topik di dalam geografi manusia, contohnya berkaitan dengan dinamik penduduk. Seperti taburan penduduk, perubahan penduduk dan implikasinya. Kemudian bahagian pertempatan, seperti fungsi pertempatan dan juga bandar. Kemudian tema yang berkaitan dengan pengangkutan dan juga perhubungan. Seperti kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan, kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Kemudian tema seterusnya adalah berkaitan dengan sumber, seperti kepentingan pelbagai sumber, kesan pengelolaan sumber terhadap alam sekitar dan juga pengurusan sumber. Jadi tema yang terakhir adalah berkaitan dengan kegiatan ekonomi, iaitu seperti sektor pembuatan, perkhidmatan, pertanian, peternakan, apa nak abang cakap kan? Itu dia, tak apa cikgu. Kenapa, saya cikgu? datang Cikgu menyelamatkan marah saya ke, cikgu? keadaan. Minta maaf lah, tak sengaja. Itu dia. Okey ya. Minta maaf calon-calon. Okey, jadi taburan soalan ini, calon-calon SPM, jangan pilih-pilih. Nak baca tajuk yang ni lah. Tak nak baca tajuk yang ni. Tak boleh macam itu. Jadi calon-calon kalau boleh, bukan kalau boleh, wajib menghabiskan ataupun mengulang kaji kedua-dua topik di dalam tingkatan 4 dan juga topik-topik di dalam tingkatan 5. Cikgu, saya ada satu soalan, cikgu. Silakan. Orang cakap kan, kalau bila masuk SPM, antara tingkatan 4, tingkatan 5 ni yang subjek yang akan masuk. Orang cakap kalau tingkatan 5 mungkin 80%. Tingkatan 4, 20% je. Jadi ramai calon-calon SPM ni dia takkan fokus sangat dekat tingkatan 4 punya subjek. Betul ke, cikgu? Kalau untuk geografi, sebenarnya kita lebih banyak fokus kepada tingkatan 4. Terutamanya untuk soalan kertas 1 lah. Jadi untuk tingkatan untuk kertas 2 ada seimbang antara geografi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi macam tu nak tak nak ulang kaji awal dan ulang kaji semua, baca semua, barulah kita boleh mudah untuk faham dan menjawabnya dengan baik. Okey, cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya. Bentuk soalan. Untuk kertas 1 ni terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah bentuk soalan aneka pilihan. Macam mana soalan aneka pilihan tu? Yang beginilah. Ada soalan dan ada pilihan jawapan. Bilangan soalan aneka pilihan ini di dalam kertas 1 sekurang-kurangnya adalah sebanyak 36 hingga 38 soalan. Maknanya calon-calon akan banyak jumpa soalan yang bentuk begini. Kan nampak, ini senang je ni. Kan? Tapi walau bagaimanapun ada lagi satu bentuk. Okey, kita namakan sebagai aneka pelengkap ataupun aneka gabungan. Ni soalan ni. Yang ini yang semua di atas, cikgu. Ya. Kalau dulu macam itu. Dia 1 dan 2, 2 dan 3. Banyak sangat kan. Soalan ni memang biasanya calon-calon macam debor dia lain sikit lah. Sebab dia banyak buat pelajar-pelajar ni dia confuse. Betul. 1, 3 tapi yang ni tak ada 3 pula. Tapi yang ni macam tu pula kan. Jadi kalau macam tu Akmal kena dengar lah sampai habis ni. Sebab saya akan bantu Akmal untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan macam soalan aneka pelengkap ataupun gabungan ni. Boleh, cikgu. Jadi soalan ni walau bagaimanapun calon-calon jangan risau. Soalan ni tak banyak. Dia sekitar dalam 2
hingga 4 soalan sahaja. Jadi tak payah risaulah. Fokus pada yang sini. Okey. Okey, jadi dalam kaedah kita nak pastikan kertas satu kan 40% wajaran tadi. Ya. Bagaimana kita nak dapat skor yang Padu. Jadi saya akan memperkenalkan. Saya akan tunjukkan satu kaedah yang dinamakan sebagai teknik TDT. Jangan sebut nama tim bola ya. Nak dengar macam nama tim bola kan? Betul. Okey ya. T ini bukannya merujuk kepada tembak tetapi sebaliknya merujuk kepada tanda. Tanda dengan tepat. Jadi bagaimanakah kita nak menanda jawapan itu dengan tepat? Ada pelbagai kaedah lah, iaitu yang pertama, fokus kepada kata kunci soalan. Okey, yang kedua, kaedah potong dan singkir. Kena buat gaya sikit lah. Kan? Itu sailang cikgu. Oh, sailang ya. Alamak, minta maaf lah. Tak ada niat nak sailang. Yang ketiga, fokus kepada soalan-soalan yang berulang. Okey, manakala yang keempat, fokus kepada soalan bergambar dan juga soalan berbentuk rajah. Okey. Yang kelima, fokus kepada soalan peta dan yang terakhir, fokus kepada soalan yang berkaitan dengan piramid penduduk. Okey, jadi kita akan tengok satu-satulah. Okey, jadi apa sebenarnya yang calon-calon kena buat ni? Okey, calon perlu gariskan kata kunci soalan dan juga jawapan. Walau bagaimanapun kena semak jawapan satu persatu lah. Lepas kita gariskan, kita semak jawapan satu persatu. Okey. Baik. Okey. Okey, kita lihat contoh soalan untuk tahun SPM 2018. Okey. Soalannya, apakah proses lulu hawa yang menyebabkan pembentukan gua batu kapur? Jadi kalau seandainya cikgu minta kepada Sisi dan juga Akmal. Ya, saya. Yang mana yang nak digariskan sebenarnya? Kan kata-kata proses lulu hawa. Okey, proses lulu hawa, betul ke? Yeah. Okey, tepat. Macam tu ya calon-calonnya. Ambil highlight. Soalan tu adalah kepunyaan calon-calon. Jadi conteng je, tak apa, nak mudah. Okey. Satu je. Dua. Menyebabkan pembentukan gua batu kapur. Okey, betul, pembentukan gua batu kapur. Jadi sekarang ni maknanya calon-calon dia tahu maknanya soalan ni nak tanya pasal proses lulu hawa dan bagaimana proses lulu hawa itu menyebabkan pembentukan gua batu kapur. Okey, sebelum tu saya nak minta kepada calon-calon kita buat ulang kaji sikit. Ingat lagi tak lulu hawa? Lulu hawa tu ada berapa jenis? Okey, lulu hawa yang pertama adalah lulu hawa mekanika ataupun fizikal, yang kedua lulu hawa kimia dan yang ketiga adalah lulu hawa organik. Jadi kena pasti jawapan ini berkaitan dengan lulu hawa yang mana? Mekanika ke, kimia ke, ataupun organik. Okey kan? Jadi cikgu, sebelum kita tahu jawapan dia apa, sebentar saja lagi. Sisi nak tanya satu soalan dulu. Akmal boleh tak cikgu? Ya, silakan Sisi. Akmal. Ya, saya. Di manakah terletaknya mercu tanda di Putrajaya? Dekat mana? Dekat Putrajaya tu kat mana? SAZ Putrajaya lah. Memanglah dekat Putrajaya. Tapi kat mana? Dekat Presin... kat mana? Kompleks Pejabat Perdana Menteri. Tak kena. Ada kat buku. Ini sebenarnya soalan ke nak ambil kesempatan bersembang ni? Kita rehat sebentar cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan mana. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami. Baik, tadi sebelum kita berhenti rehat tadi, cikgu ada menanyakan kepada anda semua apakah proses lulu hawa yang menyebabkan pembentukan gua batu kapur. Cikgu? Okey, baik calon-calon, kita kembali. Berkaitan dengan soalan ini, macam cikgu ingatkan kepada calon-calon tadi, kenal pasti jenis-jenis lulu hawa. Jadi kita ada lulu hawa mekanika ataupun fizikal, lulu hawa kimia dan juga lulu hawa organik. Tapi macam mana kita nak tahu soalan tu berkaitan lulu hawa yang mana? Yang inilah. Gua batu kapur. Jadi bila ada kaitan gua batu kapur, merujuk kepada lulu hawa kimia. Jadi antara pilihan jawapan yang ada yang berkaitan dengan kimia, lulu hawa kimia adalah pengkarbonan.
Saya pernah nampak jawapan A tu kat mana tadi. Ada kan? Apa pandai ni jawapan mana bawah meja ke mana ni? Okey, baik kita teruskan. Okey. Okey. Soalan SPM untuk tahun 2011 ya. Apakah kegiatan manusia yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian gerakan jisim di Malaysia? Okey, jadi agak-agak macam mana apa yang kita nak gariskan ni? Gerakan jisim. Gerakan jisim. Kegiatan manusia. Kegiatan manusia, gerakan jisim. Calon-calon yang di rumah, bagaimana? Sama dengan Akmal? Cikgu dorang angguk. Okey, nampak saja ya kan tu. Kemari kita tengok ya, kita tengok. Kegiatan manusia. Lagi satu? Sama macam yang Sisi cakap lah. Sama tak macam yang Akmal cakap ni? Ya. Yang menyebabkan gerakan jisim. Okey, bagus. Calon-calon yang balik rumah sama tak? Kalau sama bagus, pandai, ada harapan tu. Cikgu dia angguk lagi. Angguk lagi. Okey, jadi maknanya soalan ini bertanyakan berkaitan dengan kegiatan manusia yang menyebabkan gerakan jisim. Gerakan jisim ni lebih kepada pergerakan tanah. Apa yang kita buat menyebabkan keadaan tanah itu bergeraklah. Pergerakan tanah. Jadi, antara pilihan jawapan, iaitu penanaman padi di tanah pamah, perikanan akuakultur di pinggir laut, pelombongan petroleum di luar pantai dan juga pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi. Kegiatan manusia yang banyak memberi pengaruh kepada gerakan jisim adalah D. Saya rasa C. Saya rasa sama. Tiba-tiba saya rasa sama. Bagus. Ini memang pintar ni. Pintar. Sebab kan dia kata kegiatan manusia, cikgu. Jadi mestilah pembinaan jalan raya. Betul. Ya, maknanya pembinaan jalan raya di kawasan tanah tinggi pula tu. Boleh menyebabkan berlakunya gerakan jisim. Gerakan jisim iaitu tanah runtuh. Okey, bagus. Okey. Itu kaedah yang pertama tadi. Okey. Kita pergi pula kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah potong dan singkir. Potong dan singkir. Bukan sailang Ya, cikgu. Okey. Jadi kaedah potong dan singkir ni, teknik ini sesuai digunakan untuk soalan aneka gabungan. Yang calon-calon tengok macam takut tadi kan. Yang ada Roman 1, Roman 2. Yang ada Roman 1, Roman 2 kan. Jangan risau. Ni nak bantu Akmal tadi. Akmal kata macam confused kan. Jadi kalau anda kata Akmal dapat lagi soalan macam tu, gunakan kaedah potong dan singkir. Jadi calon-calon juga, kalau nampak soalan berbentuk aneka gabungan ataupun aneka pilih ni, maka gunakan kaedah potong dan singkir. Jadi bagaimana kaedahnya? Okey, dengan menggunakan kaedah ini, calon mengenal pasti kesalahan pada mana-mana pilihan jawapan yang disediakanlah. Okey, dia Roman tadi kan. Jadi jawapan yang calon-calon rasa salah, jawapan tersebut akan dipotong dan disingkirkan untuk mengecilkan skop pilihan jawapan. Kita cuba tengok contoh dia. Contohnya ialah untuk soalan SPM pada tahun 2018. Baru lagi cikgu. Baru lagi ni. Okey ya. Apakah kesan pergerakan bumi secara putaran? Okey, contoh di rumah. Kita buat ulang kaji sikit. Okey, pergerakan bumi terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah putaran. Putaran kan? Okey, yang kedua adalah peredaran. Okey. Jadi, calon-calon kena tahu yang manakah kesan ini untuk putaran, yang mana kesan untuk peredaran. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, ni gariskanlah. Okey. Kejadian pasang surut air. Betul. Maknanya kejadian pasang surut air merupakan kesan pergerakan bumi secara putaran. Okey, jadi kita dah tahu soalan satu betul. Okey, jadi kita tenang dulu. Tenang dulu, tak habis lagi. Okey, kita tengok pula. Pilihan jawapannya apa? Kedua. Info yang kedua. Kejadian 4 musim. Kejadian 4 musim adalah peredaran. Soalan minta apa? Putaran. Jadi ini betul ke salah? Salah. Calon-calon. Jadi maknanya soal Roman yang kedua ini salah. Jadi kena pasti. Sebab kita kata yang dua ini salah. Okey. Tengok pilihan jawapan. Cari dulu. Cari yang ada Roman 2 ni. Yang mana? Bukan A dan C. A dan C. Okey, ada A betul. C pun ada. Jadi kita potong terus. Jadi dia dah mengecilkan skop pilihan jawapan untuk calon-calon tu. Jadi maknanya A dan C dah pastilah bukan jawapannya. Salah lah. Jadi sekarang sama ada 1 dan 4 di 3 dan 4.
kita tahu tadi pilihan yang salah adalah 4 musim. Kemudian gerhana juga merupakan kesan untuk peredaran. Jadi kita tahu yang ketiga pun salah. Kita pilih yang ketiga dan kita singkirkan yang ketiga. Okey. D pun ada Roman yang 3. Jadi kita singkirkan. Maka betul lah jawapan Akmal tadi iaitu B. B. Untuk bola. Ini maknanya kita habiskan. Pastikan dapat jawapan yang tepat. Okey. Pembiasan angin. Okey. Seterusnya, masih soalan yang sama iaitu potong ya. Okey, apakah langkah mengatasi masalah kependudukan di negara kurang penduduk? Maknanya negara tu penduduknya dah tak ramai. Jadi macam mana langkah nak pastikan penduduk tu ramai ataupun kaedah untuk mengatasi masalah penduduk tak ramai tadi? Okey. Yang ada di situ amalan perancang keluarga. Rancang keluarga ni nak galakkan kelahiran ke nak kurangkan kelahiran? Nak kurangkan kelahiran. Jadi benda ni negara tu dah kurang penduduk. Kenapa nak kurangkan lagi? Jadi ini adalah merupakan faktor kelahiran rendah. Jadi tak betul lah untuk langkah mengatasi. Jadi nombor 1 salah. Dah salah. Jadi cari nombor 1. A ada nombor 1. B pun ada nombor 1. Jadi potong. Maknanya pilihan jawapan yang ada kita dah kecilkan. Pilihan yang ada adalah sama ada C atau dan D. Mungkin pelajar perasan ya, mungkin calon-calon SPM perasan bahawa ada yang sama. Iaitu nombor 3. Nombor 3. Ini bermakna sebenarnya nombor 3 betul. Cuma kita nak pastikan nombor 2 atau dan nombor 4 ni betul ke salah. Okey. Nombor 2 iaitu meningkatkan taraf pendidikan. Ia juga merupakan faktor kelahiran rendah. Maknanya apabila taraf pendidikan tinggi, melanjutkan pelajaran lewat untuk berkahwin. Jadi mungkin dapat anak pun lambat. Jadi tak betul lah. Okey. Jadi potong juga 2. Mana yang ada 2 di sini tadi yang kita dah potong. Dan juga kemudian C. Yang C pun ada 2 tadi. Kita potong juga. Jadi jawapannya D. Jawapannya D. Bagus. Dah potong. Memanglah tahu D. Cikgu kira calon-calon yang berada di rumah juga boleh nampak tiap ni memang kalau boleh dengar suara tu memang terasa dah menjerit dah kan. Cikgu dengar cikgu suara orang. Itulah banyak suara saya dengar ke belakang ni. Okey. Jadi melanjutkan umur bersara ada langkah mengatasi meningkatkan kemasukan tenaga kerja asing sebab penduduk tak ramai. Itu pun merupakan langkah untuk mengatasi. Jadi jawapannya adalah D. Baik. Okey, kaedah yang ketiga. Soalan berulang. Untuk makluman calon-calon, kenapa cikgu-cikgu di sekolah selalu menggalakkan calon-calon untuk kerap membuat latihan? Sebab sebenarnya soalan-soalan yang mungkin akan keluar adalah soalan yang dah pernah keluar berulang. Okey, cikgu akan bagi contoh. Okey, calon yang kerap melakukan latihan untuk menjawab set soalan akan mendapati ada soalan yang berulang. Okey. Contoh ayat sahaja yang mungkin berubah tetapi masih di dalam topik yang sama. Okey. Percaya ke ni? Saya cikgu. Percaya ya? Bagus. Tak percaya. Sebab cikgu kan? Cikgu. Sulitnya. Baik calon kita tengok dahulu berkaitan dengan soalan yang berkaitan dengan sistem bumi. Cuba kita tengok. Soalan untuk SPM 2007 ni umur berapa ni? Saya form 3 waktu ni cikgu. Mujur form 3 ya. Saya darjah 12. Nak sebut darjah 12. Darjah 6. Darjah 6. Awak 12 tahun lah. Lain darjah 12. Okey, baik ya. Soalan dia. Okey, lapisan atmosfera yang manakah dapat membalikkan gelombang radio? Jadi kalau kita nak gariskan cari kata kunci, kataan mana yang kita nak gariskan? Lapisan atmosfera. Okey, bagus. Lagi satu? Membalikkan gelombang radio. Okey, bagus. Nampak ya calon-calon? Nampak soalan macam ni, buat macam kita belajar di awal tadi, iaitu gariskan kata kunci. Jadi kita tahu soalannya ialah berkaitan dengan atmosfera dan berkaitan dengan gelombang radio. Jadi kita nak buat ulang kaji semula. Lapisan berkaitan lapisan atmosfera ya. Lapisan atmosfera ada 5. Yang bawah sekali adalah troposfera, kemudian stratosfera, kemudian mesosfera, termosfera dan juga eksosfera. Jadi istilah yang cikgu sebut tadi ada 3 di sini. Betul. Litosfera tu bukan. Litosfera ialah elemen bumi
elemen bumi iaitu tanah ataupun daratan. Jadi nombor 1 memang dah tersingkir. Jadi kalau calon-calon memang ulang kaji, memang ingat, memang tak ada masalah. Mak dah tahu yang A ni salah. Jadi sekarang antara 3 ni. Dalam antara 3 ini, gelombang radio merupakan kata kunci. Okey, kata kunci untuk termosfera. Jadi jawapannya adalah D, termosfera. Tahu? Macam tu. Tahu ke ni? Mestilah tahu bila cikgu bagi tahu. Bagus. Okey. Soalannya hampir sama juga. Cuba tengok, sama ke? Sama je cikgu. Macam sama kan? Betul kan. Dia hanya tukar perkataan. Jadi soalan tu. Dia punya kuncinya ialah masih atmosfera dan juga gelombang radio. Sebab itu kalau calon-calon kerap melakukan ulang kaji, buat soalan dia berkali-kali, kan? jadi macam pernah jumpa lah benda ni. Tahu. Cikgu, soalan ni saya nak jawab boleh? Jawab. Saya rasa soalan ni jawapan dia D lah cikgu. Tak payah nak sangat. Bukan ke cikgu? Betul lah. Betul lah D kan? Susah ke senang soalan ni? Siapa yang ulang kaji, dia bagi dia senang. Ya, betul-betul. Oleh itu calon-calon kena selalu melakukan ulang kaji. Jadi betul. Dan tahun 2019. Tahun lepas. Tengok. Sama juga. Cuma struktur ayat sahaja yang berbeza. Jadi kalau calon-calon kerap melakukan ulang kaji, kerap melakukan latihan, calon-calon akan kerap berjumpa dengan soalan yang berulang. Ini hanya contoh sajalah ya. Cikgu, saya nak jawab jugalah soalan yang susah ni. Sila. Memang saya rasa D, termosfera. kacau lah. Lambat sangat. Ya, betul. Jadi jawapannya adalah D, iaitu termosfera. Alright, cikgu. Kita berdiri rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Minum-minumlah apa yang ada. Cikgu nampak minum. Kita nak berdiri rehat dulu. Anda semua jangan kemana-mana. Banyak lagi cikgu Rono nak kongsikan kepada anda semua. Jadi, Sisi, kita jumpa selepas ini. Yes. Cikgu, memang sebenarnya... pakai sanitizer ke? Iyalah, mestilah. Kita kena jaga SOP kita. Sebab kita belum menang lagi di musim pandemik ini. Jadi kepada anda semua, ingat kalau nak keluar tu, hanya perlu saja. Benda-benda yang penting, baru boleh keluar. Kalau tak penting, duduk rumah, belajar, ulang kaji, tengok kami. Ya. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah cara menjawab soalan kan? Berulang tadi ya? Berulang. Jadi dah dapat kuasai lah. Yes. Okey, kita tengok satu lagi contoh soalan berulang yang berkaitan dengan topik unsur-unsur cuaca dan iklim. Setengah calon SPM kalau nampak bentuk jadual macam ni pun rasa macam cuak. Mama takut lah. Jadual pula kan nak kira-kira pula dah jadi semua muka sedih. Jadi kita cuba tengok. Okey, soalan tahun SPM 2014. Okey, dibagi jadual. Okey, soalan berkaitan dengan berapakah julat suhu tahunan di stesen P. Okay, kaedah nak mencari julat ialah paling besar tolak paling kecil. Jadi maklumat suhu yang paling besar berapa? 29. 29. Yang paling kecil? 25. 25. Okey. Kita semak ya, calon-calon semak. 29 paling besar ditolak dengan 25 dapat 4 darjah Celsius. Jadi yang mana jawapannya? A, cikgu. A. Okey. Nampak tak? Betul ya? Okey, kaedah nak cari julat dah kuasai. Besar tolak kecil. Soalan yang hampir sama juga pernah keluar pada tahun 2017. Okey, di mana soalan juga bertanyakan berkaitan berapakah julat suhu tahunan di stesen M. Jadi kalau calon-calon yang kerap buat latihan, yang selalu buat latihan, dia akan nampak, sebelum ni kita dah pernah buat soalan latihan berkaitan julat. Julat pun kita dah tahu bahawa paling besar tolak paling kecil. Jadi kalau jumpa soalan yang bentuk sama lagi macam ni, dah tak ada apa yang nak risaukan. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Jadi, macam mana kaedah nak mengiranya? 25 tolak 10. 15. Ada 25 tolak 10. 25 tolak 15. 25. Dapat 10. Okey, bagus. Senang ajar kan 25 tolak 15. Okey, yang paling besar
Okey, suhu 25 darjah Celsius ditolak dengan 15 darjah Celsius. Jadi jawapannya adalah 10 darjah Celsius. Okey, A ya. Okey, nampak tak? Bila kita selalu buat latihan, kita akan selalu jumpa soalan yang berulang. Jadi ini adalah bentuk soalan untuk julat. Kita ada banyak lagi bentuk soalan seperti mencari min dan sebagainya. Jadi calon, tolong fokus. Okey. Okey, kaedah seterusnya adalah kaedah fokus kepada soalan bergambar dan ataupun juga rajah. Ataupun rajah. Jadi untuk menjawab kertas satu geografi ni, untungnya ya calon-calon yang mengambil pilihan geografi ni soalannya ada gambar. Dan gambarnya pula Raja. warna. Jadi cantik ya. Jadi maknanya gambar tu jelas. Okey? Jadi bila soalan yang berkaitan fokus untuk soalan yang bergambar dan rajah ini biasanya meliputi topik-topik sewaktu di tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5. Jadi topik sewaktu di tingkatan 4 ialah seperti struktur bumi, proses pembentukan dan taburan bentuk muka bumi, perubahan pandang darat fizikal, laut-lautan, sistem suria, unsur-unsur cuaca dan iklim dan juga pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Okey, tingkatan 5 juga ada. Okey. Kebiasaannya untuk topik-topik seperti Taburan penduduk, perubahan penduduk dan implikasinya, dan juga fungsi pertempatan. okey, Abang Ahmad baca mana pula? Kita ngantuk sikit je baca sikit. Mana cikgu? Bandar, kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan dan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar. Intonasi beginilah yang menarik perhatian cikgu. Semangat cikgu mudah mengajar dia. Cikgu lagi. Lagi. Okey, ini adalah contoh. Okey, contoh soalan bergambar ya. Yang melibatkan geografi fizikal di tingkatan 4. Ya. Okey, soalannya ialah foto 6 menunjukkan pandang darat akibat proses Lulu hawa. Tadi kita dah sebut dah lulu hawa. Kan? Sebut dah lulu hawa tadi. Cuma tadi tak ada gambar. Yang ini ada gambar. Okey. Soalannya apakah proses lulu hawa yang menghasilkan pandang darat dalam foto 6? Jadi kalau kita nak gariskan perkataannya mana? Proses lulu hawa. Okey, yang menghasilkan pandang darat. Pernah tak tengok gambar ni? Maknanya keadaan ni boleh nampak kat mana? Gua, cikgu. Gua. Gambar seperti di dalam gua. Jadi kalau di Malaysia ni, keadaan macam ni kita selalu nampak gua yang terkenal ada seperti Gua Niah di Sarawak dan juga Gua Tempurung. Betul. Di Perak. Jadi maklumat untuk menjawab soalan ini adalah merujuk kepada gambar. Okey. Jadi gambar ini jawapannya adalah pengkarbonan. Kenapa agaknya jawapannya adalah pengkarbonan? Kerana merujuk kepada gambar gua tadi di mana gua ini merupakan gua batu kapur. Tadi soalan tadi berkaitan apa lulu hawa dan pembentukan Batu kapur. kapur. Jadi nampak tak ada persamaan. Jadi jawapannya adalah pengkarbonan iaitu lulu hawa kimia. Okey ya? Baik. Okey, lulu hawa kimia. Okey, soalan ini pernah keluar. Bentuk soalan seperti ini pernah keluar sewaktu SPM 2007, 2016, 2017 dan 2019. Itu calon. Banyak. Oleh itu calon, kalau seandainya menjawab soalan yang ada gambar, jadi cuba fokus sikit. Mungkin gambar yang calon jawab tadi akan keluar juga pada masa akan datang. Jadi maknanya kita akan fokus pada soalan yang ada gambar. Okey. Ini satu lagi contoh. Tadi berkaitan dengan geografi fizikal, berkaitan dengan alam. Yang ini berkaitan dengan geografi manusia ya. Jadi apakah kepentingan jenis pengangkutan dalam foto 2? Gambar apa ni agaknya? Monorail, cikgu. Okey, bagus. Calon pernah naik? Okey, monorail ya. Jadi agak-agaknya, apa kepentingan monorail ni? Kita tengok satu-satu. Tenang. Soal saya tengok macam semua di atas. Semua di atas dia. Mujur tak ada jawapan kat sini, semua di atas kan. Kalau saya kata tiada jawapan di sini. Mujur tak ada juga. Tapi kena pilih. Jawapan ada bagi ada 4. Kena pilih salah satu. Kita tengok satu persatu. Baik. Okey, mengangkut barangan pukal, barangan secara banyak. Jadi adakah monorail ni? Tidak, cikgu. Tidak. Rasa macam tak betul. Tinggal tenang ya. Okey, kemudian meningkatkan mobiliti pekerja. Pernah dengar mobility? Pernah, cikgu. Pernah, cikgu. Di mana tu? Di bandar? Di bandar, okey. Di bandar. Sebenarnya bila sebut mobility ni, macam ada kaitan pula dengan sinetron.
Sinetron Indonesia. Mobilnya mana? Kan mobilnya mana? Mobil tu Kayaknya, waduh. ya Rono di sini. Kan? Okey, jadi jangan ganggu. Cikgu, pertama. Fokus. Kan calon kat rumah marah tu. Okey, meningkatkan mobiliti, kalau dalam istilah geografi, mobiliti merujuk kepada pergerakan. Pergerakan pekerja. Jadi maknanya monorail ni untuk meningkatkan atau memudahkan pergerakan pekerja. Macam betul. Tenang, tak habis lagi. Tengok C. Meningkatkan migrasi ke bandar. Maknanya monorail ni menjadi punca untuk kita pergi ke bandar. Kenapa awak pergi ke bandar? Saya nak naik monorail. Macam cetak je cikgu. Apa? Kurang apa? Kan? Mungkin kurang tepat lah, cikgu. Kurang tepat lah kan. Jadi menjadi tarikan pelancong asing juga bukanlah yang paling tepat. Jadi yang paling tepat tadi apa agaknya? Yang tadi tu cikgu, mobilnya di mana? Mobilnya di mana? Jadi meningkatkan Pekerja. mobiliti pekerja, memudahkan pergerakan pekerja. Okey. Ya betul. B meningkatkan mobiliti pekerja. Ini maknanya daripada soalan yang berbentuk gambar dapat membantu calon untuk memilih jawapan. Jadi fokus kepada soalan-soalan yang bergambar inilah. Cikgu, zaman sekarang kalau gambar-gambar raja tu dia warna atau black and white, cikgu? Geografi ni inilah yang untungnya kalau kita ambil geografi ni. Soalan confirm berwarna. Berwarna. Cantik. Dia tak ada masalah. Sebab kalau soalan hitam putih mungkin akan memberi persepsi yang berbeza. Mungkin Sisi akan kata ini monorail. Mungkin Akmal pula akan kata ini kereta api ke apa ke, LRT kan. Jadi nak jelas kita terus ada warna. Okey. Dua tadi yang sebelum ini adalah contoh untuk soalan bergambar. Jadi kita tengok contoh untuk soalan raja. Ya. Okey, soalan raja. Okey, ini merupakan salah satu daripada peredaran. Okey, soalannya berbunyi, berdasarkan raja 1, apakah musim yang dialami di hemisfera utara? Maklumat yang dibagi adalah pancaran matahari kena kat garisan ni. Okey. Jadi yang calon ingat lagi? Fokus ya. Cikgu tu sama-sama je. Fokus balik maklumat kan, dah baca kan. Kita selit kat mana-mana, cari. Okey, jadi bila ni kena ingat, garisan yang pertama ini namanya garisan sartan. Sebut betul ya, nanti membawa makna lain takut aja. Saya pernah dengar, cikgu. Kan? Okey. Garisan yang tengah ini nilainya 0 darjah ialah garisan hatulis tiwa. Okey, dan yang di bawah ini namanya adalah garisan jadi. Jadi, macam mana yang cikgu-cikgu calon-calon pernah ngajar di sekolah? Okey, garisan sartan untuk musim panas. Baik. Khatulistiwa untuk musim bunga dan juga musim luruh. Dan garisan jadi sejuk untuk musim sejuk. Jadi kalau calon ingat, jadi bila lihat balik rajah, lihat balik pilihan jawapan agaknya yang mana? Sejuk, cikgu. Musim sejuk. Musim sejuk. Mari kita tengok betul ke ataupun tak betul. Sebenarnya kat bawah, cikgu, kutub selatan. Bagus. Itu pun betul juga teori tu ya. Betul. Teori tu pun boleh guna. Teori tu boleh pakai, cikgu. Boleh. Apa saja. Cikgu. Okey, fokus. Fokus lah. Okey, fokus juga kan. Okey, kalau yang tadi fokus kepada raja, fokus kepada gambar. Jadi yang ini kita fokus kepada peta. Untuk geografi, nak tak boleh lari daripada cuba untuk menguasai peta. Yang pertama, peta dunia. Dan yang kedua adalah peta Malaysia. Jadi peta dunia kebiasaannya berkaitan dengan topik-topik seperti ciri-ciri iklim, ciri-ciri dan taburan tumbuhan semula jadi dan juga taburan penduduk dunia. Manakala peta Malaysia pula berkaitan dengan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia, faktor mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi, taburan penduduk, migrasi, fungsi pertempatan luar bandar dan bandar, kepentingan pelbagai sumber dan kesan penolakan sumber dan kegiatan ekonomi, pelancongan, pertanian, perhutanan. Bila cikgu tunjukkan macam ni, bukan bermakna dia akan keluar dari sini saja. Bab lain tak keluar. Tidak jangan salah faham ya. Tapi ini adalah fokus. Fokus yang boleh calon-calon berikan dalam pembacaan untuk memudahkan calon-calon mengenal pasti kalau keluar soalan peta mungkin daripada topik-topik yang disebutkan ini tadi. Okey, kita tengok contoh soalan. Inilah soalan yang
nakutkan ni kebanyakan calon-calon SPM keluar pula Peta dunia. peta dunia. Ya. Kan takut apa ni ada kan tak tahu kan. Tapi jangan takut. Okey, kita tengok dulu soalan. Cikgu, Ya. tapi kan sebelum kita tengok soalan, saya macam bila tengok peta dunia ni macam kena proses sikit dulu. Oh, cikgu boleh tak kita nak pergi koperasi beli globe sekejap? Dah kenapa nak ke koperasi? Sebabnya kita nak berhenti rehat. Okey, itu sebenarnya. Baik, kita akan berhenti rehat. Alright, kita berhenti rehat dulu. Anda berjalan ke mana semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Cikgu, yang tu bukan... Kembali menyaksikan kami dalam Road to Success SPM 2020. Aku mana globe tu? Dah habis Itulah, nak beli, ada orang pula beli tadi, selonggok dah beli. tapi masa beli tu jaga penjarakan fizikal tak? Jaga. Mestilah kena jaga. Kena jaga SOP sebab COVID masih lagi di sekeliling kita. Yes. Baiklah, Okey, cikgu. Dah sedia ya. Kita sambung balik, cikgu. Silakan. Penat tengok nak cari globe, tak jumpa. Okey, kita kembali untuk fokus kepada soalan peta. Ni contoh untuk peta dunia. Jadi, soalannya berbunyi, berdasarkan peta di atas, kawasan manakah yang mempunyai ciri iklim seperti berikut. Yes. Maklumat yang dibagi adalah suhu sekata sepanjang tahun dan juga hujan sepanjang tahun. Jadi, calon-calon SPM kena ingat, maklumat ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan iklim khatulistiwa. Perasan atau tidak, dalam peta yang dibagi, sebenarnya dia dah tolong. Dah bagi jawapan Dah bagi jawapan. Iaitu garisan. Khatulistiwa. Khatulistiwa. Nilainya kosong. Jadi, yang mana? Sama ada 2 atau 3. Kenapa kena 3? Jauh. Malaysia, cikgu. Ya, Malaysia di sini ya. Tapi tak dilabelkan Malaysia ya. Jadi, yang kita nampak adalah nombor 2. Jadi, sebab nombor 2 berada di atas garisan khatulistiwa. Menepatilah dengan kehendak soalan, iaitu tepat dengan ciri-ciri iklim khatulistiwa. B ya. Okey, ini contoh soalan untuk peta dunia. Okey, kita bagi lagi satu contoh soalan untuk peta dunia, iaitu peta 2 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Jadi, apakah persamaan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan P dan juga di kawasan Q. Jadi, calon-calon panduan untuk menjawab soalan ini, calon-calon kenalah melabelkan dahulu. Contenglah kertas soalan tu untuk kata P ni apa, Q ni apa. Sebab jawapan adalah berdasarkan maklumat yang calon akan tulis tadilah. Jadi P ini, untuk makluman sisi ya, P ini merupakan hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Manakala Akmal, Q pula adalah hutan conifer. Hutan conifer atau nama lainnya hutan taiga. Bukan tiger. Kan, taiga ya. Hutan taiga ya. Jadi persamaan untuk hutan hujan tropika dan juga hutan conifer adalah B. Malar hijau. Malar hijau. Jadi calon-calon diminta untuk fokus kepada soalan yang berbentuk peta. Ini contoh untuk peta dunia. Kita pergi pula peta Malaysia. Okey. Kan, ni Malaysia senang. Okey, apakah yang menyebabkan berlakunya migrasi ke kawasan Belore X di dalam peta 2? Ya, jadi sebelum tu calon-calon kena ingat, migrasi itu ada berapa? Jadi migrasi dalaman ada, iaitu daripada migrasi luar bandar ke bandar, migrasi bandar ke luar bandar, migrasi luar bandar ke luar bandar, migrasi bandar ke bandar. Okey, bagus. Ingatan kuat. Banyak makan kismis. Macam itulah. Yes. Kan? Jadi, maklumat yang diberikan adalah maklumat yang berkaitan dengan migrasi. Luar, ni kawasan Pahang kan? Okey, Pahang ni banyak hutan. Bukan hutan, minta maaf, banyak tanaman kelapa sawit. Jadi, bila berkaitan dengan itu mungkin adalah kawasan Felda Jengka. Jadi, bila ada maklumat berkaitan dengan Felda Jengka, dia sebenarnya adalah merujuk kepada migrasi luar bandar ke luar bandar. Jadi, jawapannya adalah migrasi luar bandar ke luar bandar. Kenapa ia ada? Untuk pembukaan tanah rancangan. Maknanya kawasan Felda tu dibuka oleh kerajaan. Dinamakan sebagai kawasan tanah rancangan. Okey. Kita tengok satu lagi contoh menggunakan peta Malaysia. Saya tahu tu kat mana, cikgu. Kat mana? Atas Genting Highland.
Apa? Kamera Highland. Highland. Kamera Highland cikgu. Mujur lah kata. Kan? Tak apa. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Baik cikgu Mujur lah. Okey, betul. Baca soalan dulu. Okey, mengapakah kawasan berlorek dalam peta 4 menjadi tumpuan pelancong? Jadi kawasan berlorek kan berada berhampiran dengan Pahang dan juga negeri Perak. Jadi apa agaknya kawasan ni? Okey, kawasan ni ialah Cameron Highland. Dulu kalau cikgu nak buat rombongan, ramai pelajar nak pergi ke Cameron Highland. Bila ditanya kenapa nak pergi ke Cameron Highland? Nak makan strawberry. Ada yang kata nak makan strawberry, ada yang kata sejuk, ada yang kata boleh keluar asap. Bila cakap. Betul ke keluar asap? Bukan asap. Keluar asap kan. Dia adalah lebih kepada wap air. Jadi kita tahu pergi ke Cameron Highland sejuk. Betul. Jadi mana maklumat yang berkaitan dengan sejuk tadi? Cikgu. Bukan dah terikut dah ni. Jadi jawapannya adalah A, iaitu suhu 18 darjah Celsius. Okey. Soalan ini bentuk soalan macam nampaknya glamour ya, di mana pernah keluar pada tahun 2010 dan juga SPM pada tahun 2013. Di mana SPM 2010 berkaitan dengan pengaruh cuaca dan iklim, manakala sewaktu 2013 berkaitan dengan pelancongan. Tapi lama tak keluar tu cikgu. Mungkin. Tapi apa-apa ulang kaji semua ya. Okey. Kita ni dah nak habis ni. Okey. Yang terakhir adalah fokus kepada piramid penduduk di mana calon-calon untuk menguasai piramid penduduk ini perlulah mengenali jenis-jenis piramid penduduk, iaitu contohnya ialah piramid progresif, piramid peralihan, piramid stabil dan juga piramid terganggu. Okey, calon juga kalau boleh, kalau boleh mesti menguasai ciri dan kesan kependudukan bagi negara yang kurang penduduk dan juga negara lebih penduduk. Jadi ini bentuk-bentuk piramidnya. Okey, kita tengok contoh soalan. Wow. Cikgu, saya nak keluarkan dadu saya lah. Jangan dadu-dadu, jangan tembak-tembak, jangan bertenang-bertenang. Okey, jadi kalau keluar soalan begini, tenang. Okey, baca dulu soalannya apa, kehendaknya apa. Okey, graf 2 menunjukkan piramid penduduk sesebuah negara. Bagaimanakah kesan struktur dan komposisi penduduk dalam piramid tersebut terhadap pembangunan negara itu? Okey, seandainya calon-calon berhadapan dengan soalan seperti ini, mula-mula calon-calon kena ingat balik. Ingat balik. Okey, search. Fokus. Fokus kan. Itu macam pening kepala dah sangat dulu kan. Okey, fokus cari maklumat sebab calon-calon dah belajar. Kan. Cuma ingat lupa biasalah tu. Kan, cari balik. Jadi calon kena ingat, ini adalah bentuk apa? Piramid bentuk apa? Jadi kalau calon-calon dah tahu ini piramid apa, mesti mudah calon-calon nak menjawab soalan. Okey, jadi soalan minta kepada kesan struktur komposisi penduduk dalam piramid tersebut. Soalan ini pernah keluar tahun 2010, 2013 dan 2015. Jadi ini piramid apa agaknya? Okey, namanya adalah piramid progresif. Piramid untuk negara lebih penduduk. Jadi kita dah tahu progresif adalah untuk negara lebih penduduk. Jadi apakah kesan? Kan kita lihat jawapan satu persatu, kadar kelahiran tinggi, kadar buta huruf tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi, tenaga buruh ramai di pasaran. Jadi kesan kepada struktur komposisi, jawapannya adalah D, tenaga buruh ramai di pasaran. Okey. Cikgu. Ini. Apa dah tengok kan? Masih tengok. Ini ada kena mengena dengan 4 musim ke cikgu? Ya betul. Jadi jadi bagaimana kaedah Sisi nak ingat benda ni? Ada kaedah dia tak? Ke cikgu nak tunjukkan? Boleh cikgu tunjukkan? Okey jadi cikgu tak akan bagi pada Sisi jelah. Jadi cikgu tunjukkan sekali untuk calon-calon yang berada di rumah. Bagaimana kaedah kita nak ingat 4 musim. Ya, jadi untuk ingat 4 musim ni ada berdasarkan pada gambar ini saja ada beberapa maklumat yang kita boleh tafsirkan. Yang pertama, nama musim. Yang kedua, tarikh dan juga bulan. Yang ketiga adalah matahari berada di garisan mana pada musim tersebut. Dan yang terakhir ialah siang dan malamnya bagaimana? Sama panjang
ataupun siang lebih panjang ataupun malam lebih panjang. Jadi sekarang ni saya akan bantu calon-calon yang ada di rumah dan juga Akmal dan juga Sisi untuk ingat macam mana. Okey. Mula-mula kau dapat gambar macam ni. Tenang dulu kan. Okey, kita bayangkan pokok. Kita bayangkan pokok. Okey, pokok tu dia berdaun. Atau kita boleh katakan berbunga. Jadi bila berdaun, okey, di atas, jadi ia adalah musim bunga. Bayangkan pokok. Wah, pokok kan berdaun. Kan ramai kan. Rambut pula. Pokok kan. Okey, jadi dia berdaun, berbunga, maknanya yang atas adalah musim bunga. Jadi kalau bunga itu jatuh, bunga itu gugur, bunga itu luruh. Jadi yang bawah ini adalah musim luruh. Boleh? Boleh kan? Boleh, calon? Okey, jadi macam mana boleh nak ingat nama untuk musim yang di kanan dan juga di kiri ni? Jadi kalau yang ini kita berkaitan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Di mana tangan kanan memang kita selalu lakukan kebaikan kan? Jadi kalau buat baik kan macam tadi kan bagi duit, sejuknya hati kita kan. Jadi maknanya yang tangan kanan kita merujuk kepada musim sejuk. Okey, yang kanan ini adalah musim sejuk dan yang kiri adalah musim panas. Okey, itu step yang pertama untuk ingat nama musim. Kaedah yang kedua adalah untuk ingat tarikh. Untuk ingat tarikh ni, dia kena ambil step dia, kena buka langkah dulu. Sebab cikgu akan tunjukkan, kita namakan sebagai kungfu. Okey, kenapa tu cikgu? Sebab kena buat pergerakan macam kungfu panda. Cikgu tak sabar nak tengok. Jangan tengok, malulah. Okey, jadi bagaimana kaedah dia? Okey, kaedah dia begini ya. Okey, tengok nanti aku buat. Okey, tepuk, tarik. Tepuk, tarik. Tepuk, tarik. Kena bergerakan betul. Tepuk, tarik. Kerana untuk berkaitan dengan tarikh, untuk 4 musim, ada 3 tarikh je. Ada 3 nombor je, iaitu 21, 22 dan 23. Tapi kita ada 4. Jadi macam kita nak ingat susunan dia. Tu yang kita kena guna. Ni kalau menghadap kertas soalan lah. Kan dia begini. Tepuk, tarik. Okey, kenapa tepuk? Sebab dia sama. 21. Maaf. Okey. 21 juga. Okey, sebab tepuk tu menunjukkan sama. 21. Okey. Kemudian 22. Tapi 22 tu yang mana? Ke kanan. 21, 22, 23. Okey, 21 tepuk 21, tarik. Maknanya tarik tu maknanya sambungan daripada 21 ialah 22 dan ke sini iaitu 23. Boleh kan? Okay, update kat Twitter ya. Hashtag cikgu tepuk-tepuk, tarik. Cikgu Rono. Okey, nampak ya? Boleh cuba buat ke rumah. Tepuk. Tangan macam ni macam kubu panda kan. Tepuk. Tarik. Tapi janganlah buat kat dia orang pelisan buat macam tu kan. Orang tengok kenapa semua buat macam ni. Terkejut je kan. Apa ni? Tak tahu tanya subjek apa ni. Subjek apa ni? Siapa pula cikgunya kan? Tapi itu satu kaedah nak ingat tarikh ya. Tepuk tu sebab tarikh yang sama. 21, 22, 23. Kemudian untuk ingat bulannya pula adalah gandaan 3. Mengikut arah lawan jam. Okey, maknanya bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12. Tapi kalau boleh kita sebut namanya lah. Iaitu 21 Mac, 21 Jun, 23 September dan juga 22 Disember. Okey, laju sikit ya. Okey. Untuk kedudukan matahari pula. Ini tadi kita dah ada soalan kan? Okey, untuk kedudukan matahari, maklumat yang selalu diberikan adalah 3 garisan. Okey, yang pertama yang tengah adalah garisan tulis tiwa, tengah-tengah merujuk kepada musim bunga dan juga musim luruh. Okey, yang atas adalah sultan untuk musim panas dan yang di bawah adalah jadi untuk musim sejuk. Okey. Kalau macam ni tadi ulang balik. Maklumat dekat atas garisan yang bawah sekali. Musim sejuk lah. Musim sejuk lah. Apa nama garisannya? Jadi. Betul. Okey, calon-calon boleh nampak ya? Betul, garisan jadi dan maklumatnya adalah musim sejuk. Nampak tak? Tadi walaupun saya dah lama tinggalkan geografi tapi dengan cara dan teknik cikgu ajar ni alhamdulillah cikgu. Kungfu panda tepuk jadi. Kungfu Rono ke kungfu panda? Rono lah. Rono lah kan. Okey. Yang ni pula macam mana? Siang dan malam sang panjang. Mungkin kita tak tahu. Alamak, tak ingat lah. Kan dah search macam ni pun tak ingat juga kan. Tapi kita tahu musim
luruh. Okey, soalannya berdasarkan maklumat di atas, bilakah musim tersebut? Cikgu, D. September. Betul. September. Cikgu cakap tadi bila dia macam pokok jatuh luruh 333 September cikgu. Okey, tapi kita ingat yang style Kung Fu Panda tadi. Tepuk. Tepuk 21, tarik 22, 23. 3. Musim luruh di bawah. Jadi jawapannya adalah 23 September. Calon-calon boleh dapat ya? Okey, nampak tak itu? Nampak cikgu? Jadi itu adalah satu kaedah yang dapat saya kongsikan kepada calon-calon. Bagaimanakah kaedah untuk mengingat 4 musim? Cikgu, ya Allah, banyak cikgu teknik-teknik yang diajarkan. Cikgu, mungkin orang kata short and sweet lah persiapan mereka sebelum menjawab kertas geografi ini dan pesanan. Okay, jadi sebagai di akhir kata, sebelum calon-calon bersedia untuk menjawab kertas satu, kenalah persiapkan diri dulu ya, sebelum dan semasa peperiksaan. Jadi, sebelum peperiksaan, kalau boleh calon-calon SPM sentiasa melakukan latihan secara konsisten. Kena selalulah. Seperti membuat 1 ataupun 2 set soalan setiap minggu. Maknanya sentiasa buat, insya-Allah akan bantu. Kemudian calon-calon juga boleh juga membuat latihan mengikut analisis kekerapan soalan. Maknanya cuba tengok yang mana soalan yang selalu masuk, tekankan. Bukan kata suruh baca yang itu je, maknanya tekankan. Jadi mana yang tak pernah masuk tu pun tengok sebab mungkin akan masuk tahun ini. Dia begitu. Dan calon-calon juga boleh meletakkan KPI seperti 25, 35 dan 40. Mula-mula mungkin 25, 35 dan 40. Dan calon juga boleh lakukan kaedah JSC, jawab, semak dan cari dan berbincang bersama guru dan rakan kalau seandainya tak faham. Dan semasa peperiksaan, bolehlah baca soalan jawapan keseluruhan, jawab soalan yang senang terlebih dahulu dan semak jawapan sebelum hantar. Terima kasih Cikgu Rono di atas perkongsian yang diajar. Tarik, tepuk-tepuk, tarik. InsyaAllah harap segala input yang diberikan kepada anda semua anda dapat menjawab. Alright, dan jangan lupa kita kekalkan penjarakan sosial, ikut SOP yang telah diberikan. Dan Sisi? Kalau kita nak tahu selepas ini subjek apa pula dan cikgu mana agaknya ya, kemana yang kita akan belajar bersama. Adakah cikgu tepuk-tepuk ataupun cikgu tarik-tarik? Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu, Kung Fu Panda cakap tadi? Tepuk, tarik. Hayak.